Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada malam ni bersempena dengan bulan Rajab, kita sedia maklum berlakunya satu peristiwa besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 10 Hijriah dalam bulan Rajab, itu tahun 10 Hijriah pula, pada tahun 10 kenabian Nabi. Kalau 10 Hijriah Nabi dah pindah dah. Pada tahun 10 Nabi berada di Mekah. 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Di dalam bulan Rajab, antara peristiwa yang berlaku, yang pertama, naqdus sahifati zalimah, dibatalkan perjanjian yang zalim yang dibuat oleh golongan-golongan kafir Quraisy untuk memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluarganya, yang mereka buat selama 3 tahun. 3 tahun mereka boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bulan Rajab tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibatalkan perjanjian zalim itu. Yang membatalkan perjanjian zalim itu ialah orang-orang kafir Quraisy sendiri yang bersimpati dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian pada tahun yang sama juga, pada bulan Rajab, berlakunya kewafatan pakcik Nabi Abu Talib. Kemudian kewafatan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid yang kita akan ceritakan nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri yang kedua. Siapa tahu isteri Nabi nombor 2 nama siapa? Tahu? Confirm kata Aisyah kan? Wajibul gunnah. Salah tuan-tuan. Isteri Nabi yang kedua ialah Sayyidatina Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Aisyah nombor 3. Nombor 1 Khadijah bintu Khuwailid. Dan pada tahun yang sama juga berlakunya Al-Isra wal Mi'raj. Dan pada tahun yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ardu da'wati ila qabailil kharijiyah. Nabi mula berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah pada musim haji. Itulah Nabi mula berdakwah terhadap masyarakat luar Mekah. Lebih kurang dalam 5 ataupun 6 peristiwa besar yang berlaku pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa yang besar Al-Isra wal Mi'raj, tuan-tuan semua, kalau kita belajar hadis Nabi SAW ini, dia ada satu benda dipanggil sababul wurud. Kalau Al-Quran dipanggil sababun nuzul, sebab turun ayat. Hadis dipanggil sababul wurud, sebab datangnya hadis tu. Kenapa hadis tu disebutkan? Sebagai contoh, Rasulullah SAW ditanya tentang masalah laut dan kehidupan lautan. Apa hukum air laut? Apa hukum makan ikan, ketam, sotong, obo-obo, contohlah. Maka Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut ini airnya bersih, suci. Tahuru ma'uhu, suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkai-bangkainya. Nabi sebut maitatuhu, makna benda-benda yang hidup, yang mati dekat laut ni semua halal belaka, dengan syarat jangan beracun, sudahlah.
Kau nak makan lantak lah, kau nak makan ikan jos ke ikan pari, tu standard lah kan. Hatta kalau tuan-tuan nak makan ikan duyung pun makanlah. Kan, saya kalau jumpa ikan duyung saya tak makan tuan-tuan, saya buat bini. Kalau ada lah Tapi nak sebut, bila sahabat tanya tentang masalah laut, maka Nabi kata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya bersih, kehidupannya boleh engkau makan. Contohnya itu panggil sababul wurud, sebab datangnya hadis. Contoh yang kedua, apabila Nabi SAW ajak para sahabat ni berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, maka ada di kalangan para sahabat ketika itu, ada yang berhijrah kerana Allah, ada berhijrah kerana Rasulullah. Betul lah tu, kerana Allah dan Rasul, betul. Tak kurang juga ada yang berhijrah kerana nak berniaga. Dia orang ni orang korporat Mekah, tapi dia berjuang Islam. Tapi dengan sebab apa ni orang kata, tekanan di Mekah tu kuat, sampai payah nak dapat tender projek dekat Mekah tu, sebab dia ni berjuang Islam. Dia pun pening kepala, kalau macam ni gaya aku pindah Madinah lah lagi bagus kan, masyuk pindah kat sana. Bolehlah buka tanah ke, buka apa benda lah kan, nak niaga. Dan ada juga orang yang berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang aweks dia, ada juga. Jadi berlaku benda-benda macam ni, sahabat tanya ke Nabi, maka sababul wurud, hadis sebab datangnya hadis yang kita nak baca ini, maka Nabi pun kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulullah, maka dia akan dapat keredaan Allah dan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, engkau berjuang, engkau berhijrah kerana apa? Kerana dunia. Sebab tu benda hadis ni amat penting. Walaupun saya bukan nak syarah hadis ni malam ni tuan-tuan, tapi nak alang-alang tersebut, Islam ajar ke kita, Nabi ajar kita lama dah. Orang yang duduk dalam perjuangan Islam ni, dia bukan nak dunia. Dunia ni sekadar dunia lah, tapi yang penting akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Maka Nabi kata faman kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau engkau berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk mendapatkan dunia, nak niaga dan sebagainya, awi mura'atin, ataupun kau hijrah untuk kau nak kahwin dengan perempuan, Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dia akan dapat apa yang dia nak. Mungkin dia akan dapat dunia, dia bolehlah berniaga, dia dapatlah perempuan, tapi dia tidak akan mendapat keredaan Allah dan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sebagai contoh hadis yang dipanggil sababul wurud, sebab datang hadis. Al-Quran dipanggil sababun nuzul. Contoh surah yang kita biasa baca, qul ya ayyuhal kafirun, kan, ila akhirih. Apakah sebab turun surah Al-Kafirun ini? Sebabnya apabila orang-orang Quraisy pening kepala melihat Nabi SAW ni berdakwah siang malam pagi petang, semakin kuat ditentang, semakin kuat dihina, semakin kuat Nabi berdakwah, dan semakin ramai yang mengikut dakwah Nabi SAW. Akhir geng-geng Quraisy ni mati kutulah tuan-tuan. Dia pun berunding dengan Nabi, jumpa Nabi, dia pun kautim lah dengan Nabi. Dia kata, Muhammad, kita ni tak selesai, kita ni sama-sama Arab, sama-sama Mekah, engkau pun jiran aku, aku pun jiran kau. Senang bahasanya kita ni one Quraisy, senang macam tu, sama-sama Quraisy belaka. Beginilah Muhammad, kalau kita bergaduh tak selesai. Apa pendapat engkau kalau kita win-win situation? Cakap orang putih lah pula. Aku haram tak faham, aku belasah je ni.
Macam mana win-win situation tu? Gini Muhammad, tahun ni kita sembah Allah belaka, tahun depan kita sembah Tok Pek Kong. Macam kan, mana sembah patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah, Al-Lata wal Uzza wal Manat, tak apa lagi, tak reti aku nak nyebut kan. Tahun ni kita Islam belaka, tahun depan kita pakat sembah berhala belaka. Okey tak macam tu? Tahun ni kita sembahyang raya, contoh dekat Masjid Tengku Ampuan, tahun depan kita sembahyang raya dekat Batu Cave. Contoh tuan-tuan. Boleh tak macam tu? Nabi tak ada jawapan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan jawapan. Turunlah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau agamaku agamaku. Dah cukup. Itu batasan toleransi yang Allah ajar kepada Nabi SAW dengan orang yang bukan Islam. Dia panggil apa? Sababun nuzul. Sebab turun surah itu bila orang kafir ajak Nabi ni buat, orang kata itulah, suka sama suka. Lalu tuan-tuan, cerita Al-Isra' wal Mi'raj ini sudah tentu mempunyai sebab berlakunya. Mana mungkin peristiwa yang amat besar, amat hebat, yang tak pernah dikurniakan kepada mana-mana Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, tak pernah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan Al-Isra' wal Mi'raj. Apa sebabnya? Ulama sebut dalam kitab sirah, contohnya kitab sirah Ibnu Hisham, merupakan kitab sirah yang paling, orang kata, tertua lah antara sirah yang tertua yang menjadi rujukan. Dia kata ada 3 sebab berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Yang pertama tuan-tuan, wafatu Abi Talibin, wafatnya pakcik Nabi Abu Talib. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW ni, masa Nabi berdakwah, dia ada 4 orang pakcik yang masih hidup dan ada beberapa orang makcik yang masih hidup. Yang masih hidup Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah dan Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma. Takdir Allah, 2 orang pakcik beriman, lagi 2 kafir. Ya, yang beriman Hamzah beriman ketika di Makkah. Al-Abbas, pakcik Nabi Abbas, beriman di dalam selepas peperangan Badar, setelah dia ditawan oleh tentera Islam. Manakala Abu Lahab, semua orang kenal. Wa ma adraka man Abu Lahabin. Siapa tak kenal Abu Lahab? Sehingga disebutkan surah Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebongong-bongong Abu Jahal tuan-tuan, sebrutal-brutal Abu Jahal, Allah tak turunkan surah Abu Jahal. Tapi pakcik Nabi, jiran sebelah Nabi tu, Allah turunkan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, itu pakcik yang memang lawan Nabi habis-habisan. Tapi Nabi ada seorang pakcik yang begitu sporting dengan Nabi. Nama dia apa? Abu Talib. Tuan-tuan semua, kalau kita baca sejarah, Abu Talib ni pakcik yang paling sayang ke Nabi SAW. Saya teringat kisah mula-mula Nabi nak berdakwah, ya. Ketika Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri amaran kepada kaum kerabat kau yang paling hampir. Beri amaran kepada kaum kerabat yang paling hampir. Nabi susah tuan-tuan nak berdakwah dengan anak beranak ni. Pengalaman kita sendirilah. Kalau berdakwah ni tuan-tuan, berceramah ni depan orang ramai senang, depan anak beranak very difficult, you know. Payah gila. Pasal apa? Ya. Pasal kalau depan orang ramai ni, tuan-tuan tak kenal saya. Ni ustaz main mana lah ustaz ni kan, duduk dekat planet Marikh mana lah, tak kenal. Tapi kalau pakcik-pakcik kan, macam lah aku tak kenal kau. Dia kata macam tu. Jadi saya ada pengalaman tuan-tuan.
Lepas saya balik daripada Syria dulu, jadi mak ni biasalah kan, mak kata engkau ni kau kena buat usrah sekali dengan pakcik-pakcik kau tu. Tak apa nanti mak buat kendu, mak buat apa ni, kendu tahlil, kau belasah sikit pakcik-pakcik kau tu. Antara pakcik saya tuan-tuan yang meninggal dekat masjid ni lah, mana jenazah yang pertama disembayangkan pada hari Jumaat, Kenal Syarif tu pakcik saya lah tu. Dan pada malam tu pun dia ada sekali, tapi dia dah meninggal lah tuan-tuan. Jadi malam tu pakcik-pakcik semua ada lah ni kan. Baru nak start ni kan, ada pakcik aku dah menyampuk dah. Dia kata apa tau? Dia panggil aku crack. Crack, dia kata, aku tak sangka kau jadi ustaz Dulu aku tengok kau ni lukis kartun aja. Alamak kan. Okey, aku suka sengih. Relax apa order kan. Oh, kau jadi ustaz Lepas tu akunya Pak Ngah pula. Oh lah, nak kau ni dulu tak macam ni, sekarang dah jadi ustaz dah nak kau ni elok nak ceramah kau tu jadi forum tak pasal. Perak semua cakap belaka, akhir tak jadi ceramah kan. Jadi nak berceramah dengan anak beranak ni betul-betul payah. Maka Nabi SAW ni masa nak berdakwah tu, Nabi tertekan. Lalu Jibril turun, ya Muhammad illam taf'al, Muhammad kalau kau tak buat, sayu'azibaka Allahu, Allah akan azab kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Jibril cakap macam tu, Nabi SAW ni tertekan. Nabi senyap, tak buat apa. Tak lama kemudian Jibril turun lagi, ya Muhammad, kalau kau tak buat benda ni, kau tak dakwah anak beranak kau, Allah akan azab kau. Akhirnya Nabi SAW panggil Ali bin Abi Talib, bincang dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kata apa? Ya Rasulullah, kita buat majlis makan. Kita buat makan, buat kenduri, kita panggil pakcik-pakcik kita datang. Nabi kata menarik juga cadangan kau tu. Pakcik kalau boleh jangan berlunjur kaki. Jazakumullah, syukran. Nabi kata boleh kita buat, kita panggil pakcik-pakcik datang. Jadi Nabi buatlah masak nasi Arab, kabsah, apa benda, kambing terlingkup, kambing terbalik, semuanya ada. Dan panggil belaka, pakcik-pakcik datang, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib datang belaka. Dalam sirah tu kata semuanya makan tambah. Sampai dah habis makan, Nabi pun mula nak cakap ni kan, nak cakap pasal Islam ni, nak cerita aku dah jadi Nabi. Tiba-tiba Abu Lahab dia kata apa? Aku dengar sejak Domenjak ni anak saudara kita ni dah pandai dah. Dia kata macam dia peli ke Nabi Muhammad lah. Aku dengar Muhammad ni sehari dua ni dah pandai-pandai dah cerita benda-benda yang atuk nenek moyang kita tak pernah cerita. Jadi sebelum kita dengar cerita dia, lebih baik kita keluar aje lah. Abu Lahab pun keluar, habis semua pakcik-pakcik keluar belaka. Senyap, Nabi tak kata apa. Payah sungguhlah. Tapi kena buat juga. Bincang dengan Ali. Ali kata tak apa ya Rasulullah, kita buat makan lagi. Buat lagi makan. Masa tu Nabi tengah loaded tuan-tuan pasal isteri Nabi Khadijah. Khadijah tu standard dia kalau kat Bukit Jelutong ni Datin lah, gitu. Datin Siti Khadijah, Datin Paduka Siti Khadijah, masyhur. Dia support. Bang tak apa bang, cakap je nak order apa kita buat. Buat lagi makan kali kedua. Panggil pakcik. Pakcik dia berantu buat makan ni. Makan. Abu Lahab lagi kuat makan tuan-tuan. Menterka darah tak berhenti-berhenti. Hari kedua pun Abu Lahab yang potong steam. Dah jom belah-belah. Masuk hari ketiga, Nabi dah bajet elok waktu. Tak dan orang kata tak dan habis makan, Nabi pun dah bangkit. Nabi kata, wahai pakcik-pakcik semua, ini Rasulullah ilaikum khasatan wa ila nasi amatan. Wahai pakcik semua, aku ni merupakan pesuruh Allah yang Allah utuskan kepada kamu secara khususnya masyarakat Arab dan kepada masyarakat dunia secara umumnya.
wahai pakcik-pakcik semua, tidak ada seorang pun di antara keluarga kita ni yang nak membohongi keluarga kita sendiri. Makna Nabi ni, aku bukan nak bohong kamu, aku sayang kepada kamu. Nabi tak habis cakap, bangkit Abu Lahab. Dia kata apa? Muhammad! Oh sorry tuan-tuan ya, saya kalau ceramah ni kadang-kadang saya overload sikit, takut meletup mikrofon pula tapi saya kena lakonkan karakter tu, kalau tak kan korang tidur pula kalau kita buat biar real sikit lah kan, alang-alang speaker sedap ni. Ya Muhammad, aku ni ramai anak saudara, tahu tak? Tapi tak ada seorang pun anak saudara aku yang menyusahkan aku kecuali kau seorang. Abu Lahab sound depan-depan anak beranak ni. Tak ada seorang anak beranak aku yang menyusahkan kecuali kau seorang, wahai Muhammad. Nabi senyap, tak kata apa. Masa tu bangkit Abu Talib, pakcik Nabi. Ya Muhammad, qul ma syi'ta wa'mur ma syi'ta. Abu Talib kata, Muhammad, cakap aja. Kau suruh kami buat apa, kami akan support kau. Kau jangan peduli dengan orang tua ni. Bergaduh pula pakcik dengan pakcik ni. Bergaduh. Akhir apa kata Abu Lahab? Kau tengok. Pasal dia, kita dah mula bergaduh anak beranak. Kau tengoklah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, baca sejarah. Bukan aku tambah-tambah cerita ni tuan-tuan. Itulah mula-mula Nabi berdakwah kepada anak beranak. Yang sound Nabi Abu Lahab, yang protect Nabi Abu Talib. Abu Talib ni dengan Nabi memang sayang gila tuan-tuan. Okeylah. Walaupun begitu, Abu Talib ni dia tak terbuka hatinya nak Islam. Tapi dia tak pernah kacau Nabi. Orang kafir berapa kali jumpa Abu Talib, bincang Abu Talib, apa Muhammad nak ni, cuba cakap. Lama Muhammad ni dia ceramah kulu kili ni, dia nak duit ke? In kana yuridu biha malan jama'na lahu amwalana hatta yakunu aktsarana malan. Kalau Muhammad nak duit, kami akan kumpul belaka harta benda dekat Mekah ni, kami akan longgok depan Muhammad supaya Muhammad jadi orang paling kaya dekat Mekah ni. Wa in kana allazi yuridu bihi imra'atan zawajnahu. Kami kalau Muhammad ceramah kulu kili ni pasal dia nak kahwin seorang lagi, kok pasal Khadijah tu dah tua, kita kok dia nak kahwin seorang lagi kan, kami akan kahwinkan Muhammad dengan secantik-cantik perempuan Mekah, Mrs. Universe of Mekah. Baik punya, kami bagi ke Muhammad. Kalau Muhammad nak jawatan, Muhammad nak pangkat, kami akan berikan jawatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Muhammad ni ceramah kulu kili pasal dia otak tak betul, dia kena sampuk jin apa, kami akan cari bomoh yang paling handal di Mekah untuk ubat penyakit Muhammad tu. Senyap Abu Talib, tak kata apa. Nabi kata, Abu Talib pun tanya ke Nabi Muhammad, Muhammad, apa pendapat engkau? Panjanglah jawapan Nabi. Akhir Nabi kata apa? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra lan atrukahu hatta yatimallahu au amuta dunahu. Nabi kata, demi Allah, segala tawaran-tawaran mereka tu tawaran yang sikit sangat, bukan sekadar duit, bukan sekadar perempuan, bukan sekadar pangkat. La wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di sebelah tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku. Makna apa tuan-tuan? Bulan bintang ni makna apa? Bulan bintang pula. Bulan matahari makna apa? Kerajaan langit bumi dapat ke Nabi. Ala an atruka hadzal amra, untuk aku tinggalkan kerja berdakwah, untuk aku tinggalkan perjuangan Islam ini. Lan atrukahu, aku takkan tinggalkan kerja ini hatta yatimallahu, sehingga Allah menyempurnakan agama ini. Au amuta dunahu, ataupun aku mati kerana agama ini. Habis Nabi tak terima belaka tawaran-tawaran. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang berjuang Islam betul-betul, dia faham sirah Nabi, tak ada benda jawatan ni. Jawatan ni tak ada benda, tak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir orang Quraisy sakit kepala tuan-tuan. Dia cuba dengan berbagai-bagai cara, tak bagi Nabi nak ceramah, tak dapat permit. Contoh Abu Talib kata, tak apa Muhammad, kau ceramah je, pakcik support, jangan takut. Ceramah sampai tahap tuan-tuan, bila orang dah menyampah sangat ke Nabi ni, Abu Talib pun tertekan juga. Lama-lama jatuh sakit Abu Talib.
Pasal dia pun pening kepala, dia sayang ke Nabi, tetapi di waktu yang sama member-member lama ni pun dia nak raih juga. Sehinggalah pada satu hari Abu Talib jatuh sakit. Maka Nabi SAW pergi ziarah pakcik dia yang sedang terlantar. Nabi kata apa? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajuka amam Allah yaumal qiyamah. Nabi kata, pakcik sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ini akan berhujah di hadapan Allah di hari akhirat. Pakcik sebutlah la ilaha illallah. Abu Talib ni kalau ikut tuan-tuan nak sebut, tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang ada. Ni semua geng-geng lama-lama lah ni kan. Dia kata apa tahu? Ya Abu Talib, atarghabu an millati abaina? Engkau nak tinggalkan agama nenek moyang kita? Kau jangan macam tu. Ni tengok aku ni. Datuk Abu Jahal ni, kau jangan lupa. Bukan Datuk sini contoh ni. Contoh ni nak khabar contoh. Muka Abu Jahal geleng kepala. Abu Lahab, kau takkan tak ingat aku ni? Biasa lepak depan kedai mamak, kat kedai mamak depan Kaabah ni, main carom sekali. Jangan lupa kawan lama ni ha. Geleng kepala Abu Talib. Kan? Pasal ada kawan-kawan rapat. Nabi pujuk lagi, pakcik sebut la ilaha illallah. Kalimah ini akan menyelamatkan pakcik di hadapan Allah di hari akhirat besok. Abu Jahal duk kacau lagi, Abu Talib Abu Lahab kacau lagi. Akhirnya apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, bal amutu ala dini ajdadi wa abai. Biarkan aku mati di atas agama nenek moyang aku. Dia kata macam tu. Mati kafir tuan-tuan. Menangis Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab seronok. Tepuk dia. Besok keluar depan utusan Quraisy. Contoh tuan-tuan. Muhammad gagal dalam misinya. Sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi. Pakcik yang bela Nabi daripada umur Nabi, kalau tak silap saya 9 ataupun 12 tahun, yang sayang Nabi lebih daripada anak-anaknya sendiri, yang support Nabi, tiba-tiba mati dalam keadaan kufur. Menangis. Nabi seakan-akan tak boleh terima benda tu. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kau sayang, tetapi Allah sahaja memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Inilah kaedah yang Allah ajar kepada Nabi SAW. Nabi sendiri tak boleh ubah hati manusia. Apatah muka macam aku ni, ustaz kampung cap ayam ni, tak ada benda kan. Kalau Nabi Rasul tak boleh nak mengubah hati manusia, kita jangan beranganlah tuan-tuan. Jadi kerja kita ni, ingatkan, cakap, sebut, ceramah, orang nak terima ke tidak bukan kerja saya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira Nabi dan Rasul ini ada kuasa boleh mengubah hati orang, dah lama Abu Talib beriman. Dah lama Nabi yang paling ramai umatnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kan? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi kita sedia maklum, berdakwah punya lama, tiba-tiba yang beriman 80 orang aja. 80 orang. Nabi Nuh tu kalau masuk pilihan raya tuan-tuan, hilang wang deposit, kau tahu tak? Hangus. 80 pengundi, tak tuan-tuan bayang. Kan hilang deposit. Tapi nak kabarnya itulah Islam. Atas dunia ni ada Nabi yang Allah berikan kemenangan, dan ada Nabi yang Allah tak berikan kemenangan sampai dia mati. Tak ada kemenangan. Siapa dia? Contoh Nabi Zakaria alaihi salam, dibunuh. Nabi Zakaria masa dia lari daripada Yahudi tu, dia menyorok dekat pokok, dia masuk dalam pokok, orang cari tak mana Zakaria mana. Setan kata, psst, psst, tu dalam pokok tu kan. Yahudi pun gergaji, krak kruk, terbelah dua. Nabi Yahya kena bunuh kan. Nak kabarnya ada Nabi yang tak melihat kejayaan, dibunuh atas dunia. Sebab tu kejayaan sebenarnya di mana? Di akhirat. Dan ada Nabi besok di padang mahsyar yang Allah bangkitkan,
keseorangan, langsung tak ada umat walaupun seorang. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Al-Abbas bertanya kepada Nabi SAW setelah beberapa lama, "Ya Rasulullah, engkau tak boleh tolong ke pakcik kita ni yang mati kafir ni?" Nabi kata apa? "Innahu al-ana fi dahdahin minan nar, walaula ana lakana fi asfali darki minan nar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pakcik Abbas, pakcik kita Abu Talib sekarang diseksa fi dahdahin minan nar. Ni api kan, api nyala, jadi tapak kakinya macam ni, dibakar tapak kakinya. Kita tak tahulah, memang ada riwayat kata dibakar tapak kaki menggelegak kepala kan, itu yang paling ringan, na'udzubillah min zalik. Nabi kata, laula ana, kalaulah tak kerana aku, nescaya Abu Talib tu duduk kat mana? Fidarkil asfal, dalam kerak api neraka. Maknanya semua kafir-kafir ni tuan-tuan, yang paling ringan Abu Talib. Okey, Abu Talib meninggal. Sedih Nabi SAW. Ya, sebab pakcik meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berapa lama kemudian meninggal pula Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi. Khadijah ini, kalau saya nak cerita tentang sejarah dia dengan Nabi, panjang sejarahnya. Bagaimana dia berkenalan, dia kenal Nabi kan. Sayang sungguh dia ke Nabi SAW. Nabi kata apa? Amanat hina kafaran nasu bi. Dia orang perempuan yang mula-mula beriman kepada aku ketika orang lain semua tak beriman. Dia menghabiskan hartanya untuk aku, untuk perjuangan Islam, dan dengan dia aku dapat anak-anak zuriat yang ramai. Radhiyallahu ta'ala anha. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selang beberapa bulan meninggal Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bila hilang dua orang ni tuan-tuan, yang paling banyak protect Nabi dekat Mekah. Dan orang Mekah ni, diorang nak belasah Nabi. Bila ada dua orang ni, diorang malu alah tau. Bila nak sound dia, nak belasah je, nampak ada Abu Talib, alamak Abu Talib lah pula, potong sim betul lah untuk ni. Macam tu lah. Baru nak kutuk, nampak Khadijah, Allah datin lah pula, lalu lah, boring betul lah kan. Diorang tak boleh kutuk, tak boleh apa, selagi mana ada dua orang ni. Tiba-tiba dua-dua ni mati serentak tuan-tuan, serentak dalam tahun yang sama. Ulama-ulama sebut, apa hikmah Allah matikan dua-dua makhluk ini pada tahun yang sama? Supaya Nabi SAW sudah tidak bergantung dengan mana-mana manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okeylah. Lepas tu Nabi berdakwah sehinggalah Nabi SAW cuba bertukar ke Taif di luar Mekah. Nabi ajak anak angkat dia, Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Harithah ni seorang budak hamba yang dihadiahkan kepada Khadijah oleh anak saudara dia, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ditemankan Nabi pergi ke Taif. Dalam keadaan Nabi tak tahu apa respon orang Taif. Sampai dekat Taif tuan-tuan, kita sedia maklum, orang Taif ni bila tengok Nabi, dia kata, "Kau bawa apa Muhammad?" Nabi katalah, "Aku bawa Islam. Inni Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi ammah." Aku merupakan Rasul kepada kamu secara khususnya dan kepada umat manusia secara umumnya. Apa kata orang Taif? Macam tak ada orang lain. Apa kelas kau? Macam itulah kalau bahasa kita tuan-tuan. Kenapa Allah pilih kau? Kenapa Allah tak pilih aku? Kau UPSR dapat berapa? SPM berapa kau dapat? Kan? Dia orang belagak lah, pasal dia tahu Nabi ni al-ummi. Nabi mana pandai baca, menulis pun tak pandai, sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, kalau kau layak, kenapa kita orang tak layak? Kita orang lagi lama hidup, tahu tak? Dia kutuk-kutuk ni Nabi. Nabi ni tak putus asa berdakwah selama seminggu dekat Taif. Seorang habuk tak beriman tuan-tuan, seorang habuk tak beriman, sallallahu alaihi wasallam. Saya ni kalau fikir-fikir berdakwah ni tuan-tuan, orang marah aku pun dah banyak juga sebenarnya. Mujur ada sirah Nabi ni yang buatkan kita
kuat semangat. Kalau tak ada sirah Nabi tuan-tuan, tobat aku duduk dekat gua tuan-tuan. Memang aku tak ceramah dah. Mujur ada sirah Nabi. Nabi tahan kutuk, tahan orang katalah apa ke Nabi. Nabi buat kerja Islam seminggu dekat Taif. Ana terfikir dekat manalah Nabi makan, tidur dekat mana. Ya, kalau Nabi letih, rehat dekat mana. Semua orang maki Nabi. Cukup seminggu, Nabi pun nak keluar daripada Taif. Orang Taif kata apa? Jangan biarkan Muhammad keluar macam tu je, kita pakat baling batu belaka. Masa Nabi keluar itulah diorang rejam Nabi dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Yang cover Nabi seorang aja, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Batu datang daripada semua arah, depan, belakang, kiri, kanan. Zaid ni kejap ke belakang, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke depan, nak cover Nabi. Berdarah-darah kepala dia, Nabi pun berdarah juga. Sehingga dalam sirah cerita, selipar yang Nabi pakai tu bertakung darah, punya banyak darah Nabi tuan-tuan, sampai bertakung darah ya di dalam selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya teruk. Akhir Nabi keluar, Nabi lari sampai ke sebuah kebun. Nabi duduk menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun malaikat, kata apa ke Nabi? Ya Rasulullah, ya Muhammad, lau syi'ta, kalau engkau nak wahai Muhammad, aku akan angkat bukit, bukau, gunung, ganang yang ada dekat Mekah ni untuk aku hempuk atas kepala puak-puak Taif yang kurang hajar biadab kepada engkau ni. Apa jawapan Nabi SAW? Dalam keadaan badan berdarah, air mata mengalir, badan bengkak-bengkak dengan batu ni kena. Apa Nabi kata? Wahai Jibril, aku berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada aku. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuklah kaumku, mereka tak tahu apa-apa. Itu Nabi sabar. Kalau akulah contoh tuan-tuan, ni contoh. Lepas ceramah orang soal aku, boleh belah lah ustaz, sembang lebih, aku belasah, aku kejap lagi. Kan? Sekali malaikat Jibril pun turun. Ustaz, tadi ada seorang tu cakap apa kat ustaz? Ustaz nak suruh saya buat apa dekat dia? Agak-agak aku kata apa kat Jibril tu tuan-tuan? Wahai Jibril, biarkan je lah. Ada aku nak cakap macam tu, malam sikit, smack down. Aku cakap apa cik? Bagi belasah punya lah. Ya, pasal kita ni hilang sabar cepat tuan-tuan. Tak macam Nabi SAW. Masa itulah Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, inni ashku ilaika dha'fa quwwati, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku, wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, betapa orang benci menyampah dekat aku, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang memusuhi aku, au ila aduwin malaktahu amri, ataupun musuh yang akan menguasai aku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau tak kerana aku takut kepada kemurkaan kau, aku takkan buat kerja Islam ni. Tetapi dengan sebab aku takut kemurkaan kau, ya Allah, aku akan buat apa yang berlaku. Aku tak kisah, aku buat juga benda ni. Tengah-tengah macam tu, datang seorang budak. Nabi kan lari dekat sebuah kebun anggur. Datang seorang budak, nama dia Adas, kalau tak silap mana. Dia datang bawa anggur. Bos dia kata, boy, kau bagi anggur kat rumah mak tu, kesian tengok kan. Dia punya dia punya owner kebun ni kafir tuan-tuan, tapi pesen kafir yang simpati. Bagi anggur ke dia, kesian aku tengok. Adas ni pun bawa anggur ke Nabi. Nabi masa nak makan, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Adas kata, tuan, saya tak pernah dengar pun orang kat kawasan ni baca perkataan yang tuan baca ni. Tuan baca apa ni? Nabi tanya, kamu daripada mana?
Dia kata saya daripada Ninawai. Ninawai nama tempat. Nabi kata Ninawai, ini kampung Yunus bin Matta. Nabi kata ini kampung Nabi Yunus bin Matta, saudara aku. Terperanjat budak ni, Tuan, mana Tuan tahu? Saya orang kat sana biasa dengar pasal Nabi Yunus. Orang Madinah, orang Mekah semua tak tahu. Macam mana Tuan boleh tahu? Nabi kata aku saudara dengan dia. Dia Nabi, aku pun Nabi juga. Ringkas cerita tuan-tuan, masuk Islam seorang aja. Nama apa? Adas. Siapa dia? Tukang kebun. Bahasa kita kata apa? Langsung tak kelas. Tengok susahnya Nabi berdakwah. Last yang masuk kebun ni, dia masuk kebun pula. Yang masuk Islam ni tukang kebun. Bahasa kita kata bangla lah, senang cerita. Ini Islam nak ngajar kita. Nabi nak ajar kita satu benda. Kita bila berdakwah ni, jangan fikir siapa berubah. Kalau yang berubah tu orang cerdik, alhamdulillah. Kalau yang berubah tu orang bodoh pun, segala puji bagi Allah. Jangan kita berasa aku ceramah kau nak dengar pun. Biarlah, biar. Kerja Allah Ta'ala belaka. Punya lama Nabi berdakwah kulu kili tu mamat tukang jaga kebun anggur yang beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan semua, jadi Nabi SAW diuji dengan 3 peristiwa besar. Kematian Abu Talib dalam keadaan kafir, kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, dan dihina sehabis-habisnya di mana? Di Taif. Nabi tetap sabar, Nabi tetap istiqamah, Nabi teruskan dakwah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai menghargai kepayahan Nabi, pengorbanan Nabi, kesabaran Nabi, istiqamahnya Nabi, sacrifice-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan satu hadiah first prize, hadiah utama yang tak pernah diberi kepada mana-mana Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadiah itu? Itulah peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Tuan-tuan, rupa-rupanya baru start cerita ni. Tadi tu mukadimah tuan-tuan, ni baru start ni. Tuan-tuan boleh tahan ke tidak ni? Yelah tu, lain macam je aku tengok. Tuan-tuan relax, cool, kan? Niat iktikaf dapat pahala. Yang mengahnya aku seorang, don't worry. Kalau apa-apa aku jawab, don't worry. Tuan-tuan, Rasulullah SAW cerita satu malam ketika Nabi baina naim wal yaqadhah, antara tidur dan jaga, di Masjidil Haram, di Kaabah masa tu. Tiba-tiba datang Jibril, kejutkan Nabi. Ya Muhammad, tafaddal. Muhammad, sila. Nabi pun keluar daripada masjid dalam keadaan antara tidur dan jaga. Mama yang macam tu. Azan, sila. Tengok azan dia. Tuan-tuan semua, balik semula ke cerita kita ni. Mana aku pergi tadi? Kena pukau dah aku ni. Okey, tadi masa Nabi di Masjidil Haram. Jadi ketika Nabi SAW tidur di Masjidil Haram, Nabi dikejutkan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ta'al, mari ikut aku. Nabi keluar daripada masjid, dah ada seekor burak, kenderaan rasmi para Nabi dan Rasul. Burak dengan makna kilat ataupun halilintar yang kuat. Yakadul barku yakhtafu absarhum. Barku ni makna kilat yang laju. Jadi burak ni tuan-tuan, kenderaan rasmi yang digunakan oleh para Nabi dan Rasul. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan burak untuk menziarahi Nabi Ismail daripada Palestin ke Makkah. Nabi pun naik atas burak. Burak pun meneruskan perjalanan yang amat laju. Saya nak cerita pun saya tak reti tuan-tuan. Amat laju. Kalau ikut logik, tak logik. Tapi ikut Allah Ta'ala, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi, maha suci Allah, Tuhan yang asra bi'abdihi, yang menjalankan dengan hambanya. Allah tak sebut asra binabiyyihi,
yang menjalankan dengan nabinya. Allah tak sebut asra bi rasulihi, yang menjalankan dengan rasulnya. Allah tak sebut asra bi Muhammadin, Allah tak kata yang menjalankan dengan Muhammad. Au asra bi habibihi, yang menjalankan kekasihnya. Tetapi Allah Taala kata apa? Asra bi abdihi, dengan hambanya. Maknanya apa? Nak jadi hamba Allah ni bukan senang, tuan-tuan. Orang yang berjuang betul-betul macam Nabi itu baru layak mendapat title Abdullah, hamba Allah. Kita ni berlakon je, kan? Kita kata saya hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi kalau tengok perangai kita sebenar-benarnya, macam bukan hamba Allah. Banyak benda hukum hakam Allah yang kau lawan. Tak boleh, tak hamba lah namanya. Kita hamba ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok cerita Kunta Kinte tak? Kan? Ingat tak 80-an masa aku budak-budak dulu, maghrib-maghrib ada Kunta Kinte. Tu hamba lah tu. Dia tak melawan cakap bos, itu baru hamba. Kita ni melawan, cakap banyak songeh, maka kita ni tak layak sebenarnya jadi hamba Allah. Yang hamba ini macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abdihi lailan, perjalanan berlaku pada waktu malam, minal masjidil harami, daripada Masjidil Haram, ilal Masjid Al-Aqsa, kepada masjid yang jauh, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Tuan-tuan, saya teringat cerita pasal Isra Mi'raj ni. Puak-puak Syiah, Syiah ni satu ajaran sesat lah. Mereka mengatakan imam Syiah ni dia ada macam-macam imam, antara imam 12, ya. Yang paling banyak menganut Syiah Imamiyah 12 ni dekat Iran. Dia kata fa inna a'immatana yukramuna bil mi'raji kulla yaumi jum'atin. Imam 12 kami pergi ke Isra, pergi ke Mi'raj setiap malam minggu. Oh, canggih. Kan? Syiah ni imam dia, tuan-tuan, pergi Mi'raj tiap-tiap minggu. Kau jangan main-main. Sama taraf dengan ayah pin. Gitu. Semua Nabi Rasul tak pernah pergi, Nabi seorang je. Tiba-tiba Syiah kata imam dia tiap-tiap minggu. Pening kepala. Rasulullah SAW dalam perjalanan ni, tuan-tuan, tiba-tiba ada suara panggil daripada sebelah kanan, ya Muhammad, anzirni ukallimuka. Muhammad, tunggu, kita nak cakap. Nabi tak paling, Nabi buat je. Nabi terus kan, bukan bunyi macam tu lah, contoh kan. Tiba-tiba ada suara panggil lagi, ya Muhammad, anzirni ukallimuka. Belah kiri pula, Muhammad, tunggu, aku nak bercakap dengan kau. Nabi tak paling, sebab Nabi ikut arahan Jibril. Sampai dekat depan, tiba-tiba ada seorang makcik tua, krepot, ngot, bongkok. Orang tua gotong, lebih teruk pada mak lampir lagi ni. Rambut krepot gitu, tapi badan dia syarat dengan perhiasan dunia, dengan emasnya, pohkong, Habib Jual, tak apa lagi, tak kerti aku nak nyebut, kan. Syarat dia, Muhammad, anzurni ukallimuka. Macam tu lah dia kuat suara dia. Muhammad, tunggu, aku nak cakap. Macam spambok lah pula suara. Nabi tak layan. Sehinggalah, tuan-tuan, Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa dah sediakan parking burak untuk Nabi dan Rasul. Masjid ni ada parking untuk ustaz tak, tuan-tuan? Aku cek tak jumpa parking tadi. Geram juga ni. Janganlah buat spoil macam tu, kan? Dia kali bermula parking ustaz penceramah, senang sikit aku nak parking. Tuan-tuan semua, lalu Jibril pun tanya, ya Muhammad, atadri manis sa'il wa atadri manil munadi? Kau tahu tak siapa yang panggil kau tadi tu, yang belah kanan? Nabi kata, aku tak tahu. Nabi kata, haula'i munadin nasara law ajabta alaihi latanassarat ummatuk. Yang panggil belah kanan tu, wahai Muhammad, penyeru-penyeru daripada agama Kristian. Kalau kau kata na'am, ya, latanassarat ummatuka, habis umat kau jadi Kristian belaka. Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutnya Nabi. Alhamdulillah, Nabi tak paling belah kanan. Tapi tuan-tuan, setara Nabi tak paling tu pun,
kita punya perangai lebih kurang sama dah tu, kan, cara hidup dan sebagainya. Waliyadzubillah. Jibril kata lagi, ya Muhammad, atadri manil munadi, kau tahu tak siapa yang panggil kau belah kiri? Nabi kata, aku tak tahu. Wa haula'il munadi al-yahud law ajabta alaihi latahawwadat ummatuk. Yang panggil belah kiri itu ialah penyeru daripada agama Yahudi. Kalau kau kata na'am, kau kata ya, latahawwadat ummatuk, habis umat kau jadi Yahudi belaka. Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tadilah, Nabi tak paling, tapi umat ini masih lagi ikut perangai Yahudi. Kalau bab berhibur, oh dahsyat. K-popnya, popcornnya, apa? Oh, popcorn boleh makan tak apa, kan? Apa Gangnam Style, kan? Macam gila. Habis 2 juta panggil Mamat Samdul tu. Itu Nabi tak tengok tu. Kalau Nabi tengok dengan aku sekali, apa Gangnam Style. Kata apalah. Waliyadzubillah. Wahai Muhammad, kau tahu tak siapa yang panggil dekat depan tu? Yang perempuan tu kerepot tu. Aku tak tahu. Itulah dunia yang panggil kau. Kalau kau kata ya, la ghawat ummatuk, habis umat kau ni gila dunia belaka. Allah. Tuan-tuan, setara Nabi tak sahut panggilan perempuan tua dunia tu, kita semua dah gila dunia belaka. Betul ke tak betul? Ngakulah. Betul kan? Senang kan macam tu? Betul. Orang rebut jawatan, rebut pangkat, rebut nama, rebut kedudukan, rebut harta. Tuan-tuan, tak salah nak jadi orang kaya dekat Bukit Jelutong ni. Bukit Jelutong ni tak ada orang miskin lah. Senang. Kalau ada orang miskin tu bid'ah lah tu. Sini semua kaya belaka. Wajibul hunnah. Kau jangan temberang aku lah. Orang kaya belaka. Tak salah kaya. Nabi kata, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Boleh kau kaya dengan syarat kau bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Tak ada masalah, kan? Tapi hendaklah kau gunakan harta tu untuk Islam, supaya ringan soalan besok di padang mahsyar. Jangan guna kekayaan untuk perut kau sendiri, susah kau menjawab di hadapan Allah besok. Alhaakumut takatsuru hatta zultumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Makna apa? Biasa baca kan? Tengok, tak tahu makna kantoi. Alhaakum, kamu dilalaikan, kamu dilekakan, at-takatsur, dengan banyaknya harta. Harta banyak, projek banyak, tender banyak, bini banyak, semua banyak belaka lah. Tapi yang duduk dalam masjid ni insya-Allah bukan tergolong daripada golongan alhaakumut takatsur. Sebab kalau tuan-tuan leka, tobat kekok ngok, tuan-tuan tak datang masjid. Dengan sebab tuan-tuan tak leka lah, tuan-tuan datang ke masjid. Alhamdulillah. Bukan aku nak bodek guang ni, tak. Ni realiti lah. Betul. Kalau kita ni orang lalai leka, tuan-tuan, buat apa aku datang masjid dengan Ustaz bebel? Super. Ya ke tidak atau Ustaz tu, kan? Kau lepak kat luar lagi bagus. Alhaakumut takatsur. Kau lalai, kau leka dengan dunia. Sampai hujung ayat Allah kata apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah di hari akhirat esok tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka Nabi SAW, bila Jibril kata yang panggil perempuan tua, yang panggil kau ni ialah dunia, kalau kau kata na'am, habis umat kau semua gila dunia belaka. Okey, Nabi pun masuk ke masjid, diberikan 2 hidangan, arak dan juga susu. Nabi tengok 2 hidangan ni, tuan-tuan. Masa diberikan hidangan itu, arak belum lagi diharamkan. Arak diharamkan ketika Nabi dah pindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kalau tak silap saya, sama ada pada tahun 4 ataupun tahun 5 Hijriah baru diharamkan arak. Tetapi Nabi SAW ambil susu, Nabi minum. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, laqad ikhtartal fitrah.
kau telah memilih fitrah wahai Muhammad. Law ikhtartal khamra, kalau kau pilih arak, habis jahanam umat kau. Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya sebut cerita ni tuan-tuan, saya rasa sakit perut, serba salah, serba sakit kepala. Nabi dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi pilih susu. Tiba-tiba dekat Selangor ni ada 2 kilang arak paling besar. Satu nama Kasberg, satu lagi nama apa? Nak sebut pun tak pandai, Guinness Book of Record kan? Anchor lah, dan rakan-rakan sewaktu dengannya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Benda tu haram, haram, bukan sebarangan haram, haram jadah lagi tuan-tuan. Kasar ke aku cakap ni? Tak kasar kan? Orang yang buat kilang arak tu lagi main kasar tuan-tuan. Saya kadang-kadang terfikir tuan-tuan satu benda, kalaulah Nabi SAW masih hidup lagi, kan? Ada lagu kata, "Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib bihubbihi." Bukan aku nak nyanyi lagu tu, tak. Nak kabarnya kalau Nabi masih hidup lagi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, saya kadang-kadang terfikir seorang-seorang, kalau Nabi hidup lagi kan, kita pun nak jemput Nabi datang ke Malaysia. Ya Rasulullah, kita order Nabi lama ni, 3 tahun order Nabi. Pasal Nabi kan ramai umat dia kan, panggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini kan. 10 tahun lah kita order untuk datang ke Malaysia. Nabi pun kata, ni aku berangan seorang-seorang lah ni, kau nak percaya tak nak lantak korang lah. Dia, Nabi berangan, aku berangan. Nabi pun bincang dengan Abu Bakar, dengan Umar, umat aku jauh tu, fi syarqil Asia, dekat Asia sana ada sebuah negara nama Malaysia. Aku nak pergi tengok umat aku kat sana. Kita pun dapat jawapan, Nabi nak datang Malaysia kan, seronoknya kita kan. Nabi kata jangan bimbanglah, tiket semua Haji Abu Bakar As-Siddiq dah support, don't worry, jangan bimbanglah, aku nak tengok je umat aku. Nabi pun landing sampai KLIA kan. Kita pun ambil Nabi kan. Nabi pun pergi ke Shah Alam kan. Masa lalu atas flyover tu, Nabi tengok pemandangan, Masya Allah, ma ajmala Shah Alam, lawa ini Shah Alam ni, Masya Allah. Nabi tanya kat kita, mahaza, ni bangunan apa ni? Kita kata ni university apa benda, entah aku nak sebut tak kerti nama tu kan. Yang atas tu, oh ni apa ni? Hadza Giant ya Rasulullah. Giant tu yakni Giant Imlaqah. Giant ni Giant, Imlaqah ni gergasi, tempat shopping. Masya Allah, Nabi kata mumtaz. Wa hadza syu hadza, ini mal'ab, ni stadium bola sepak. Masya Allah. Sekali Nabi nampak ada satu bangunan tu ada corong banyak tuan-tuan, berasap aja. Nabi tanya, ma hadza? Kau nak jawab apa agak? Nak jawab apa? Nak jawab apa tuan-tuan? Aku dah kena, bukan korang, aku dah kena. Beberapa tahun dahulu, bekas imam Masjid Al-Aqsa yang pernah jadi imam di Masjid Al-Aqsa pada tahun 80-an, bernama Dr. Syekh Muhammad Mahmud Siam, yang hidup dalam buangan di Yaman. Dia datang ke Malaysia dalam bulan Ramadan untuk buat kutipan derma untuk Palestin. Kita orang daripada Putrajaya, lepas tu kita masuk ke Federal Highway, lalu dekat situ dia nampak kilang berasap. Dia tanya, ya Nazmi, syu hadza? Nazmi ni apa ni? Kilang apa ni? Aduh, aku ni tak tahu. Aku nak kelentor, aku nak kata kilang roti garden ni ada pantu ke tu? Lalah aku pun tercakap, li sinaatil khamr, sinaatil khamri, Allah terperanjat ni tuan-tuan. Gitulah keadaannya. Allah, ini tempat kilang arak ni. Nabi laknat, Allah laknat, tempat kau ada. Aduh, mati aku nak jawab apa tuan-tuan. Dia tak sangka Malaysia, negara Islam yang cukup terkenal dekat luar negara, hebatnya negara Islam ni, rupa-rupanya ada kilang anchor. Nak leka yang nak dipora ke cara ke dia. La haula wala quwwata illa billah. Apa cerita kita ni tuan-tuan? Kita ni bukan pembohong ke? Benda tu confirm haram.
Quran pun kata haram, hadis pun kata haram, semua kata haram. Tiba-tiba kilang tu paling keras kepala, tuan-tuan. Saya nak tanyalah, orang Bukit Jelutong ni hebat-hebat ada kabel yang besar. Kita wajib berusaha, tuan-tuan. Kita wajib berusaha. Tuan-tuan tolonglah, ya. Saya cakap ni minta tolong. Buatlah apa yang kita mampu buat untuk kita hantar surat ke sultan dan sebagainya, minta fikir pasal kilang ni, kilang arak. Setuju ke tidak, tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang jawab setuju 2 orang aja. Sabar je lah. Benda tu berdosa. Kita ni tahu tak kenapa kita rasa biasa benda tu? Orang tu kata apa? Hilang bisa kerana biasa. Kalau maksiat tu hari-hari kau tengok, kau dah tak steam dah. Senang bahasa macam tu. Kalau first tengok mau gak steam kan. Tapi kalau dah hari-hari tengok, tak ada benda. Macam orang katalah, Ustaz, arak tu haram kalau kita minum mabuk. Saya dah biasa minum, mana mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Apakah bengong gua cakap ni? Yang haram tu pasal mabuk, Ustaz. Kalau dah biasa tak mabuk tak apa. Dia pandai cakap macam tu. Dia mengubah hukum Allah. Kafir orang cakap macam tu. Kafir, kau tahu tak? Kau menghalalkan perkara yang qat'i Quran kata haram, kau kata halal. Ada seorang ustaz cerita, ada seorang korporat ni kata, korporat ni baik dengan ustaz ni. Dia kata, Ustaz nak pergi umrah, saya support Ustaz. Tak apa, saya bayar. Ustaz kata berapa ribu? Ada 7. Banyak tu Datuk, mahal tu. Simple present 10 lah Ustaz, small matter lah. Ustaz, saya pernah minum arak Ustaz, kecil pada ni lagi, RM3,000. Ataupun Ustaz tu, astaghfirullahalazim, kecil pada gelas ni, RM3,000. Small matter, you know. Oh lemak, rasa nak sepak kata geram. Tuan-tuan, kalau Nabi hidup lagi, apa perasaan Nabi agak-agaknya kan? Kita masjid cantik, orang Islam ramai, tiba-tiba kita tak boleh buat apa dengan kilang arak ni. Saya cakap benda ni supaya saya ada harapan lepas di hari akhirat tu je. Mana ada kepentingan apa, kecuali saya harap-harap apa yang saya cakap ini malaikat tulis dan saya ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena usaha, buat memorandum, tulis surat, minta tanda tangan dan sebagainya, hantar, fikir macam mana nak buat dekat kilang Kasbek yang kita buat dekat Shah Alam ni lah, yang anchor dekat PJ tu kena fikir juga. Bukan tak ada cara kan. Mungkin ada orang-orang yang pengalaman macam tuan-tuan ni, yang reti bahagian-bahagian, ada caranya. Saya tak reti, saya reti cakap benda hukum sahaja. Bab-bab teknikal tuan-tuan punya kerja. Maka wajib tuan-tuan gunakan kepandaian yang Allah kurniakan kepada tuan-tuan untuk tolong buat kerja mencegah kemungkaran ni. Maka Rasulullah SAW pilih susu untuk menyelamatkan umatnya daripada rosak dengan arak. Tiba-tiba kita buat kilang arak, maka berdosalah yang bagi lesen, berdosalah yang bagi tanah, berdosalah puak-puak yang ada share, sehingga hari akhirat tanpa berhenti dosa tu, tuan-tuan. 7 golongan kan dilaknat. Yang memerah arak, yang tukang perah anggur. Ada baru ni saya jumpa seorang sahabat, dia duduk dekat kawasan kilang arak, ada kampung belakang tu. Dia kata, Ustaz dulu memang bau tengik je bau tu. Bau arak bau anggur kena peram. Tapi sekarang kita dah tak bau dah Ustaz. Kenapa? Mungkin pasal dah biasa kot, dia kata. Dah hari-hari cium dah tak ada bau dah. Kalau orang tak biasa lalu memang bau, dia kata. Dilaknat tukang perah, kemudian yang tukang hidang, tukang angkat arak dilaknat, yang tukang curah dilaknat, yang tukang minum dilaknat, yang menjual dilaknat, yang membeli dilaknat, yang ada apa lagi satu lagi tu dilaknat belaka. Yang tukang bawa driver dilaknat belaka. Aku kalau lalu tepi driver anchor ni, cepat-cepat aku potong, takut accident tuan-tuan, nauzubillah. Tapi itulah, saya boleh tengok budak-budak kita kerja dekat Speedmart, kerja dekat Giant kan, susun arak, tak ada perasaan ke? Oh sedih tuan-tuan, wallahi sedih. Pernah sekali Speedmart dekat TTDI Jaya, aku tengok orang Hindu ambil arak kan, letak atas cashier. Aku dah menyigap darah aku ni, geram aja. Perempuan ni ambil arak, letak dalam plastik, dia tak ambil arak lah, dia tukang jual. Anda kata, Kak tahu tak haram ni?
Berdosa tahu tak? Allah laknat. Dia kata apa tahu? Saya tak pegang pun, saya jual aja. La haula wala quwwata illa billah. Jahil. Dia pegang tin arak tu macam pegang tin Coca-Cola, Pepsi. Tak ada benda-benda, tak ada rasa berdosa. Benda tu dilaknat. Tapi nak macam mana tuan-tuan? Benda ni kena fikirlah. 5 tahun Allah Ta'ala bagi kuasa dekat Selangor ni, wajib kita buat kerja ni. Wajib tuan-tuan. Usaha. Kita buat, kita usaha. Berubah ke tidak, bukan kerja kita, kerja Allah. Tapi kurang-kurang kita dah ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Last sekali tuan-tuan ya. Boleh sabar tak? 5 minit. Boleh? Last call tuan-tuan. Masa Nabi dalam Al-Isra' wal Mi'raj tu, Nabi ada bau wangi sangat. Nabi kata, Jibril, bau apa wangi sangat ni? Jibril kata, inilah bau keluarga Masyitah. Masyitah bukan nama orang tahu. Masyit ni makna tukang sikat rambut. Perkataannya asal sikat mishtun. Mishtun sikat. Mishtun ni sikat, bukan sikatun sikat, bukan. Mishtun sikat. Gitu. Jadi dia ni tukang sikat. Dia ni tukang buat rebonding anak Fir'aun. Ni kan. Rebonding dah lama dah tuan-tuan. Zaman Fir'aun lagi ada dah. Tak saya cuba tengok gambar-gambar dekat piramid tu kan, semua rebonding belaka. Kan? Iklan, lihat hanya menggunakan jari rambut kembali tersusun rapi. Dah lama dah iklan tu. Zaman Fir'aun lagi. Jadi Nabi kata apa cerita? Jibril pun cerita, Masyitah ni satu hari dia sikat rambut anak Fir'aun. Tengah-tengah sikat, tiba-tiba sikat terjatuh. Dia pun melatah, dia kata Allah. Apa kata anak Fir'aun? Engkau sebut nama siapa tadi? Engkau sebut nama siapa tadi? Masyitah kata apa? Rabbi, Tuhanku. Setakat ni bapa aku Tuhan, kau tahu tak? Bapa aku Fir'aun, setakat ni dia tak letak jawatan, dia maintain Tuhan lagi. Apa kata Masyitah? La Rabbi wa Rabbukillahu, Tuhan aku dan Tuhan kau ialah Allah. Hebatnya perempuan ni tuan-tuan. Aku kadang-kadang aku fikir kan, apalah salah dia mengelat? Sikat-sikat pun jatuh. Allah. Kau sebut nama siapa tadi? Ada kawan lama dulu duduk kat Bukit Lutong. Sebutlah kawan, boleh je, tak ada masalah. Tapi Masyitah bukan pesen macam kita penakut. Terus sebut Allah, Rabbi wa Rabbukillahu, Tuhan aku dan Tuhan kau namanya Allah. Akhirnya si anak dia ni report dekat bapak dia Fir'aun dan diarahkan supaya dibakar belaka ahli keluarga Masyitah. Dan Masyitah minta satu benda dekat Fir'aun, supaya kuburkan kami anak beranak dalam satu liang lahat. Dibakar semuanya, suami, anak-anak dengan dia dibakar. Kenapa? Kerana mempertahankan, bukan pertahankan kalimah Allah, mempertahankan akidah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah sedikit perkongsian kita pada malam ni, kisah Al-Isra' wal Mi'raj, dengan harapan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan saya dan kita semua, dan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perjuangan Nabi ni, bukan benda senang. Kalau kau nak senang, kau jangan ikut perjuangan Nabi. Tapi perjuangan Nabi ni perjuangan yang susah, yang memang Allah janji memang susah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalaulah perjalanan Islam ni senang, tawarannya mudah, menang, lattaba'uk, nescaya ramai orang ikut engkau. Tetapi walakin ba'udat, Allah kata perjalanan Islam ni jauh. Dahlah jauh, payah pula tu. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang terpilih untuk duduk menggantikan perjuangan Nabi SAW dahulu, meneruskan perjuangan Nabi pada hari ini. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.